Nama diberi tanpa dipinta. Nur Intan Syafika binti Jitendra dari MRSM Tun Mustafa Tawau. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian apresiasi buat peneraju acara. Kombinasi kehakiman berkarisma, teguh saksama, seterusnya warga intelektual, penerus wawasan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam negaraku, Malaysia Madani buat semua. Indah Baiduri dari Kencana, cantik dipakai kesana kesini. Pendidikan diberi, kesedaran dijana, terhapuskah dada di dunia ini. Malaysia merekodkan peningkatan penagihan dada sebanyak 130,000 suspek yang terlibat dalam najis dada dikenal pasti masih aktif di negara ini. Ujarnya dalam tempoh itu sebanyak 20% individu yang ditangkap terbabit dalam kesalahan penyalahgunaan dada. Apa nak jadi dengan Malaysia? Umpama tempat transit dengan jumlah yang banyak. Makin banyak penduduk, makin banyak penagih dada. Sidang hadirin yang bijak lestari, demi meraihkan roh dan semangat keluarga Malaysia Madani, saya sebagai generasi pembawa obor wawasan negara berdiri di hadapan tuan-tuan dan puan-puan bagi menyampaikan pidato dengan mauduk bicara yang berbunyi Dada Durjana Pemusnah Negara. Sidang penonton pengesantun sudah menjadi adat. Sebelum berlari kita berjalan, sebelum menelan kita mengunyah, agar yang gelap diperterang, yang kabur diperjelas. Dada menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat ialah sesuatu ubat-ubatan atau bahan yang disalahguna sehingga merosakkan atau membinasakan seseorang yang menggunakannya. Sementara durjana pula didefinisikan sebagai perbuatan durjana, jahat, keji terhadap nusa dan bangsa. Sehubungan dengan itu, dada durjana pemusnah negara boleh dijelaskan sebagai bahaya petaka yang menjadikan kelompok komuniti mundur dan menjadi pemusnah negara. Para hadirin warga berwawasan, meniti buah bicara saya yang pertama, dada pemusnah keluarga bahagia. Penyalahgunaan dada bukan sahaja memberi kesan buruk kepada penagih dada itu sendiri, malah juga kepada keluarga. Individu yang menagih dada akan mengabaikan tanggungjawabnya kepada keluarga yang mengakibatkan nilai-nilai kasih sayang antara ahli keluarga akan semakin terhakis. Dan akhirnya keluarga akan berpecah belah. Hal ini sekaligus meranapkan harapan negara yang beraspirasi untuk melahirkan generasi yang berwawasan. Walaupun keluarga merupakan agen sosial yang terkecil, namun impak negatif yang diterima mampu menghancurkan sesebuah negara. Oleh itu, masalah yang menjadi kudis masyarakat tidak wajar dipandang enteng, malah sebaliknya perlu dibendung dengan segera. Hadirin sekalian, pujangga ada berkata, dada itu musuh utama negara, dada itu perosak jiwa, dada itu pembunuh semata-mata. Kata-kata ini selaras dengan buah bicara saya yang kedua. Pada dada, tubuh badan binasa. Dada mengubah fungsi biologi pada sistem tubuh seseorang. Selain itu, sistem saraf, jantung, metabolisme dan otot-otot tubuh akan turut terjejas akibat pengambilan dada yang berterusan. Kesan ke atas mental dan emosi yang lazimnya dikenali sebagai kesan fisikologi, iaitu kesan pengaruh dada pada minda dan otak. Ini termasuklah rasa seronok, hayal atau euforia yang dialami oleh penagih dada. Pada masa yang sama, seorang akan hilang kawalan diri dan pemikiran.
Mereka tidak akan berasa segan silu untuk melakukan perkara aib dan tidak merasakan tanggungjawab. Malah, semakin lama mereka menagih dada, semakin banyak dada yang diperlukan untuk menghasilkan kesan euforia. Oleh itu, jauhilah dada dalam memupuk rumpun yang ada dan perkayakannya dengan bimbingan, hala tuju dan apresiasi merealisasikan negara bebas dada. Hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, meniti buah bicara saya yang ketiga, angkara dada, tamadun bangsa merana. Didapati 40% daripada bantuan penjara adalah bersalah dada. Keadaan seperti ini sudah tentu mengganggu ketenteraman, keamanan, ketertiban peraturan dan undang-undang negara. Perpaduan, pembangunan dan kemajuan masyarakat turut terjejas akibat penglibatan anak muda dengan dada. Oleh itu sudah pasti bahawa komitmen yang diberikan tidak dapat diberikan dengan sepenuhnya. Akhirnya, negara yang memerlukan tenaga kerja yang produktif yang pada hakikatnya amat diperlukan untuk membangunkan ekonomi negara. Hadirin yang budiman, maka sudah jelas bahawa pemulihan dan pencegahan amat diperlukan untuk mencegah penagihan dada. Dengan adanya pendekatan keselamatan negara, keselamatan insan, maka mekanisme dalam mengekang aktiviti akan lebih mudah dan seterusnya mengurangkan penggunaan penglibatan dada di Malaysia. Rakyat Malaysia perlu sedar bahawa bersatu Malaysia akan teguh, bercerai Malaysia akan roboh. Puteri bermisi, mohon permisi buat warga bervisi dari arena diskusi. Sekiranya ada peluang dan rezeki, berjumpa lagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.